Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, terlebih dahulu kita mulakan program pada petang ini dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah, selamat datang kepada semua para peserta yang join dari Google Meet. Juga kita ada peserta yang menonton dari FB Fakulti Perakaunan UiTM Segamat secara live. Saya Dr. Rahimah, moderator yang akan membantu perjalanan webinar ini. Alright, sebelum tu izinkan saya untuk menerangkan secara ringkas perjalanan webinar. Hari ini kita akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam memfokus kepada topik perakaunan dan Islam. Ya, terdapat 2 sesi perkongsian iaitu bicara pertama akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaki Razali dengan tajuk penghayatan perakaunan Islam dalam kehidupan seharian. Dan sesi kedua akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Halim Kadri bertajuk Islamic Accounting in Malaysia, Compliance and Relevant. Okey, setiap sesi perkongsian ini akan berjalan selama 20 minit. Slot Q&A akan dibuka selepas tamat setiap sesi. So, peserta boleh menaip soalan di ruang chat atau di ruang komen di FB ketika sesi sedang berjalan dan saya akan bacakan selepas sesi tamat. Okay, suka saya memperkenalkan 2 orang penceramah kita pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Zaki Razali, Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright, dan kedua penceramah kita adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Halim Kadri, pensyarah Fakulti Perakaunan. Assalamualaikum PM Dr. Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so cantik gandingan penceramah kita hari ini, seorang dari pengajian Islam dan seorang lagi adalah pensyarah perakaunan. So menepati tajuk webinar kita iaitu perakaunan dan Islam. Okey, sedikit pengenalan mengenai penceramah pertama iaitu Ustaz Muhammad Zaki Razali. Ustaz adalah Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary atau dengan singkatan ACIS. Alright, Ustaz merupakan lepasan Al-Azhar University di peringkat degree Syariah Islamiah dan Master Islamic Revealed Knowledge, Fiqh dan Usul dari International Islamic University Malaysia. Ustaz juga aktif dalam menyampaikan ilmu dan banyak berkongsi aktiviti Masjid Asyakirin UiTM Segamat melalui FB peribadi beliau. So kita semua dialu-alukan untuk follow FB Ustaz Muhammad Zaki. Alright, bidang penyelidikan Ustaz adalah dalam skop Islamic Studies, Islamic Finance, Islamic Banking dan Islamic Law. Okay, antara tajuk penyelidikan beliau yang dapat saya sebutkan sedikit di sini ya. Managing Investment in the Light of Quran and Sunnah, Textual Analysis, Maqasid Al-Syariah Towards Investment, Quranic Approach, pendekatan fuqaha dalam memahami ilah riba bagi emas dan perak. Okey, so untuk penceramah kita yang kedua pula iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Halim Kadri adalah pensyarah di Fakulti Perakaunan. So bidang pengajaran beliau adalah Financial Accounting and Reporting dan beliau telah berkhidmat lebih dari 20 tahun di UiTM. Alright, melanjutkan pengajian Master in Accounting di Curtin University of Technology, Perth, Australia dan mendapat PhD dalam bidang Financial Reporting dari UiTM Shah Alam. Okay, Alhamdulillah. Ini adalah webinar pertama untuk Fakulti Perakaunan dalam tahun 2021. Okay, so objektif hari ini adalah kita ingin tekankan kepentingan perakaunan Islam. So kebanyakan dari kita mungkin mempunyai asas pengetahuan perakaunan yang baik, tetapi adakah kaedah pelaksanaannya okay, benar-benar seperti yang dituntut dalam Islam.
So perkongsian ilmu ini diharapkan dapat meningkatkan penghayatan dan pengamalan Islam ke dalam aspek kehidupan kita termasuk perakaunan. Alright, webinar ini juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab social corporate, Fakulti Perakaunan dan UiTM Cawangan Johor. Okay, so topik perakaunan dan Islam ni sebenarnya agak luas. Okay, ia boleh menyentuh mengenai konsep harta dan pemilikan harta, perakaunan zakat, perakaunan dalam institusi kewangan Islam, perakaunan dalam sistem Ar-Rahnu. Okay, tapi hari ini Ustaz Muhammad Zaki akan fokuskan kepada penghayatan perakaunan Islam dalam kehidupan seharian kita. Okey, tanpa berlengah lagi, dengan sukacitanya kami menjemput Ustaz Muhammad Zaki untuk memulakan perkongsian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama sekali, terima kasih pada saudari pengerusi majlis PM Dr. Rahimah, kepada rakan panel PM Dr. Muhammad Halim Kadri, pada rakan-rakan pensyarah, dan terima kasih juga kepada Fakulti Perakaunan yang sudi untuk menjemput saya untuk membuat perkongsian pada petang ini. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke tak jelas? Kalau saya takut kalau saya cakap. Jelas. Alhamdulillah. Okey, seperti yang telah tadi dinyatakan oleh PM Dr. Rahimah tentang sikit format lah, masa yang diberikan adalah sebanyak 20 minit sahaja. InsyaAllah saya cuba sedaya mungkin untuk memenuhi 20 minit tersebut. Kalau terlebih sikit saya minta maaf lah. Okey, untuk mukadimahnya bagi tajuk yang saya akan kongsikan pada petang ini, sebab saya rasa mukadimah ini sesuatu yang sangat penting sebelum saya masuk kepada tajuk yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama sekali, yang paling penting adalah kita kena faham bahawasanya Islam merupakan satu sistem kehidupan yang lengkap yang telah diturunkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi bila kita sebut tentang Islam, kita tidak boleh hanya mengatakan bahawasanya Islam ini hanya berkaitan dengan ritual ibadah semata-mata. Tetapi Islam merupakan satu sistem kehidupan yang sangat luas, yang mana kita mesti dalam semua aspek kehidupan kita berlandaskan kepada apa yang ditunjukkan dan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul melalui Al-Quran dan juga Sunnah. Maka tidak memadai apabila seseorang itu mengatakan, contohnya seperti Ustaz, saya salat, saya puasa, maka saya telah melaksanakan agama. Itu tidak memadai. Kerana Islam bukan setakat ibadah semata-mata, tetapi ruang lingkup Islam ini meliputi segenap aspek kehidupan manusia. Baik dari sudut politik, dari sudut sosial, dari sudut ekonomi, dari sudut perbankan, bahkan dari sudut juga perakaunan. Maka semua aspek-aspek kehidupan manusia ini perlu dilihat daripada perspektif dan kacamata Islam. Sebab tu kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita dalam Al-Quran apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan udkhulu fis-silmi kafah, hendaklah kamu masuk ke dalam agama Islam ini secara total. Al-Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah manusia ini mereka kena melaksanakan dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap aspek dan semua perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan berikan kepada mereka. Okey. Jadi Islam ini kita tidak boleh ambil pada satu bahagian yang kita suka, pada satu juzuk yang kita suka dan kita meninggalkan pada juzuk-juzuk yang lain. Saya bagi satu contoh untuk kita mudah faham tentang hal ini. Baru-baru ni timbul satu kes berkenaan dengan status halal daging yang diimport daripada luar negara yang masuk ke dalam negara kita, yang mana dikatakan ada unsur pencampuran di antara daging yang halal dan juga daging yang haram. Jadi kita lihat ramai orang ataupun majoriti di kalangan kita ini mereka sangat concern tentang halal dan juga haram dalam urusan pemakanan mereka. Dari segi apa yang mereka makan,
itu sangat bagus. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, Islam itu tidak boleh hanya diambil dalam juzuk tersebut semata-mata. So contohnya bila kita sebut tentang soal pemakanan tadi, kita bukan hanya melihat kepada yang kita makan itu adakah ia daripada sumber yang halal dan juga sumber yang haram semata-mata. Tapi perlu dilihat juga dalam aspek-aspek yang lain. Okay? Contohnya seperti orang yang mengatakan bahawasanya daging ni kita tak boleh makan sebab ia haram. Tapi dalam masa yang sama bila dia makan benda-benda yang lain, contohnya dia makan dengan tangan kiri. Yang mana kita tahu di sana ada banyak hadis yang Nabi SAW melarang kita untuk makan dengan tangan kiri. Contohnya seperti Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi. Jika salah seorang daripada kamu makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanan. Bila dia minum, hendaklah dia minum dengan tangan kanan kerana syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Okey. Jadi orang yang sama juga, dia kata kita bila nak makan kita kena hati-hati daging yang kita makan ini adakah ia datang daripada sumber yang halal ataupun haram. Bagus concern yang seperti itu, tapi dalam masa yang sama dia kena juga ambil pendekatan yang lain apa yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Contohnya bila kita makan sesuatu bukan setakat ia halal, tapi kita makan dalam batas yang dibenarkan oleh agama. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Dan jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Jadi ada orang yang dia makan benda yang halal dan dia makan banyak sehingga menyebabkan dia ni terkena penyakit. Macam-macam penyakit lah yang ada di luar sana yang mana penyakit ini berlaku disebabkan oleh corak pemakanan yang tidak bagus yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi itu pun sesuatu yang kita kena titik beratkan. Apatah lagi contohnya kalau kita pergi ke hotel umpamanya, kita makan buffet, kita cenderung untuk mengambil makanan itu dengan kadar yang banyak dan kemudian kita makan tidak habis, membazir dan sebagainya. Itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal mubazzirin kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya perbuatan membazir, orang yang membazir itu mereka daripada kalangan saudara syaitan. Jadi kita tak boleh melihat daripada satu aspek dan mengambil satu juzuk, satu bahagian saja daripada agama dan kita meninggalkan yang lain. Begitu juga kalau kita lihat, macam kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, tadi dalam konteks pemakanan sahaja. Jadi maksudnya dari sudut daripada sudut yang lain, contohnya seperti bila kita mendapatkan pembiayaan, kita nak buat pinjaman dan juga pembiayaan, ada di kalangan kita yang masih contohnya pembiayaan ataupun pinjamannya berdasarkan kepada pinjaman konvensional, kemudian insurans masih lagi insurans konvensional, bahkan contohnya saya pernah berjumpa dengan seorang imam masjid. Dia ni kerja dia imam masjid, tapi dalam masa yang sama dia ada kerja yang lain iaitu dia ada kedai runcit. Di kedai runcit dia menjual rokok. Jadi bila ditanyakan kepada dia, kenapa Haji lah panggil dekat dia Haji, kenapa Haji jual rokok? Rokok ni kan haram, difatwakan haram. So jawapan dia kata, saya tak isap rokok, saya cuma jual saja. Maka ini pun sesuatu yang kita perlu lihat juga dalam kehidupan kita. Bukan saja kita kata Islam itu dalam urusan ibadah semata-mata, tapi ia meliputi semua aspek kehidupan manusia dari sudut jual beli hatta dari sudut perakaunan tadi. Okey, so saya masuk sikit tentang perakaunan Islam. Secara asasnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia datang daripada perkataan al-muhasabah. Orang Melayu pun selalu sebut perkataan al-muhasabah. Sebab tu accountant dalam bahasa Arab disebut sebagai muhasib. Okey. Jadi secara asasnya kalau kita lihat perakaunan dalam Islam ini, ia menitik beratkan tentang beberapa perkara iaitu seperti mencatat, merekod, kemudian menulis aktiviti yang berkaitan dengan kewangan beserta dengan bukti dan juga saksi yang boleh dipercayai, yang benar, yang tepat, kemudian mengambil kira keseimbangan, kira-kira ketepatan dari segi ukuran dan pengiraan, mempercayai bahawasanya harta ini diuruskan oleh manusia sebagai pengurus harta, tetapi pemilik kepada semua harta sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebahagian asas kita kata di dalam perakaunan Islam.
perakuanan Islam ini ia bukan satu benda yang baru. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ia ada semenjak daripada zaman Nabi SAW lagi. Tapi bukan dalam bentuk sistem yang sistematik lah. Okay? Jadi kalau kita lihat pada zaman itu dari segi kutipan zakat ada direkodkan, hatta ia berlaku pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita lihat dari sudut dari segi rekod yang lebih kemas, yang lebih sistematik, ia berlaku bermula daripada zaman Saidina Umar Al-Khattab, kerana pada waktu itu wujudnya Baitul Mal dalam kerangka yang sistematik, yang mana dari segi urusan rekod perbendaharaan ataupun harta-harta negara itu dijalankan dengan lebih sistematik. Okay? Dan tentang sejarah ni kita boleh baca banyaklah pada zaman kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan sebagainya, hinggalah pada hari ini kita lihat perakuanan Islam ini telah berkembang menjadi satu ilmu yang mana ia memberi manfaat kepada ramai orang. Okay. Cuma berkenaan dengan tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu penghayatan perakuanan Islam dalam kehidupan seharian, saya cuba nak bawa para rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian berkenaan dua perkara, yang mana dari sudut bila kita lihat perakuanan Islam, ia ada kaitan dengan kehidupan kita yang mana kita perlu hayati dan kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Okay? So bila kita sebut, adalah aspek yang pertama, bila kita sebut tentang perakuanan Islam, kita mengatakan bahawasanya perakuanan Islam ini antara aktivitinya adalah berkaitan dengan merekod, mencatat berkenaan dengan urusan kewangan dan sebagainya. So kalau kita lihat sebenarnya dalam aspek kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang Muslimah, kita juga sebenarnya dari segi amalan, dari segi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak lepas daripada catatan yang dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawasi kita. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Infitar umpamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, sesungguhnya ke atas kamu mereka yang mengawasi kamu, yakni daripada kalangan malaikat, dan mereka yang mulia ini mencatat segala yang kamu lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Maksudnya tidak ada apa saja yang kita buat melainkan ia akan direkod dan juga dicatatkan segalanya oleh malaikat yang ditugaskan. Malaikat apa yang telah ditugaskan? Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Al-Quran, dalam surah Qaf, yang mana Allah kata, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu bila dia melafazkan satu kata-kata, satu bicara, melainkan ke atasnya raqib dan juga atid, malaikat raqib dan juga atid yang mencatat, yang merekod setiap apa yang dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu buruk, seperti mana apabila dalam perakuanan Islam, semua benda kita kena catatkan, semua benda kita kena rekodkan dengan benar. Maka seperti itulah dalam kehidupan kita, malaikat raqib dan juga atid sentiasa mencatat segala amalan, sentiasa mencatat, merekod segala perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada satu benda pun yang kita buat terlepas daripada catatan mereka. Sebab itu kadang-kadang kita lihat manusia yang hidup pada hari ini, mereka kadang-kala terlupa tentang malaikat raqib dan juga atid yang sentiasa mencatat ini. Bila kita melakukan dosa, kadang-kadang kita nak buat salah, kita nak buat benda yang tak bagus, nak buat perkara yang melanggar peraturan dan sebagainya, kadang-kala kita terlupa di sana ada pencatat, iaitu malaikat raqib dan juga atid. Kita buat dengan kita sangka bahawasanya tidak ada orang yang tahu. Tak apalah, tak ada siapa nampak, tapi kita terlupa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, malaikat sentiasa mencatat segenap aspek dari sudut perlakuan kita. Itu yang pertama yang saya nak ingatkan. Kemudian yang kedua, bila kita lihat aspek yang kedua, apabila kita lihat dalam perakuanan Islam yang boleh kita hayati dalam kehidupan kita, bila kita nak buat rekod dari segi urusan kewangan dan sebagainya, ia mestilah bila kita rekod dan catat itu mestilah sesuatu yang benar, yang telus, yang betul, tidak boleh ada unsur penipuan dan sebagainya. Itu juga yang kita kena praktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Okay? Sebab itu contohnya kita lihat dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu Wa Taala apabila bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang isu hutang umpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan juga ayat 283. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat 282 surah Al-Baqarah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memberi hutang atau berhutang kepada satu tempoh masa tertentu, hendaklah kamu tulis hutang itu, hendaklah kamu rekod hutang itu. Okay? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tulis dan juga rekod? Okay? Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat 283 surah yang sama, Allah sebutkan kepada kita, fa in amina ba'dukum ba'dha falyuaddi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Allah kata, jika kamu percaya antara satu sama lain, ni dalam bab hutang, jika contohnya yang nak pinjam, nak berhutang daripada kita tu orang yang kita percaya, orang yang kita kenal lah, mak kita ke, kakak kita ke, abang kita ke, kalau waktu tu, kalau kita percaya kita tak tulis pun tak apa. Tetapi Allah bagi peringatan, walaupun hutang itu jika ia tidak ditulis sekalipun, hendaklah orang yang berhutang itu falyattaqillah, hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah mereka ni tetap membayar hutang tersebut. Okay? Jadi dalam perakunan Islam, bila kita menekankan tentang soal rekod dari segi urusan kewangan ni, ia mesti sesuatu yang sifatnya telus, sesuatu yang sifatnya benar. Begitu juga dalam kehidupan kita, yang mana dalam urusan seharian kita kena elakkan diri kita daripada terlibat dengan sebarang bentuk penipuan, ketidakjujuran dan sebagainya. Okay? Sebab itu macam tadi saya sebut, bukan saja Islam ni semata-mata agama ibadah, hatta contohnya dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita juga ada isu halal dan juga haram. Okay? Jadi hendaklah kita juga telus, jangan ada unsur-unsur menipu. Contohnya seperti contoh bila kita nak mohon, nak buat tuntutan, nak mohon claim dan sebagainya. Kita tak boleh buat tuntutan ataupun claim benda yang berlebihan ataupun apa yang sebenarnya kita tak buat. Kemudian contoh macam hatta isi borang cukai umpamanya, isi borang cukai disebabkan dia kalau boleh, kalau macam penjawat awam, contoh macam pensyarah dan sebagainya, memang kita tiap bulan telah dipotong cukai daripada kita. Okay? Tapi kemudian untuk mengelakkan daripada dia kena tambah lagi bayaran cukai tersebut, bila dia isi tu dia letaklah macam-macam. Dia kata tak apalah, SDN bukan cek pun, apa resit-resit tu dia letak je. Okay, beli komputer dan padahal dia tak beli pun. Okay? So dia terlepaslah daripada buat bayaran tambahan dan sebagainya. Maka itu juga sesuatu yang perlu kita elakkan. Okay? Dari segi ketelusan kita bekerja, kerana halal dan haram dalam urusan pekerjaan ini berkaitan dengan rezeki yang kita dapat. Okay? Sebab tu contohnya macam sekarang ini, dari segi kehadiran umpamanya kita menggunakan sistem yang baru, yang mana clock in dan juga clock out mesti kita buat dalam kampus. Jadi pensyarah-pensyarah ataupun pekerja-pekerja staf dan sebagainya kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti. Okay? Jadi saya rasa untuk sesi saya sampai situ saja. Kalau ada soalan, insyaAllah saya persilakanlah selepas daripada tamat sesi bagi panel yang kedua. Terima kasih kembali kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih Ustaz. Jika ada soalan mungkin sebab Ustaz habis agak awal mengikut timing kita. So kalau ada soalan boleh bertanya secara direct ataupun boleh type di ruang chat lah. Bagi peserta di Facebook boleh letakkan di komen. Alright. So suka saya nak petik apa yang Ustaz sebutkan tadi. Pertama, pemilik harta adalah Allah dan kita manusia hanyalah pengurus sahaja. Okey, maka tu kalau kita ada harta jangan sayang sangatlah. Maksudnya salah satu yang relate adalah pembayaran zakat. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Okey, and then dari segi accounting pula, kalau dalam accounting ni kita kepentingannya adalah mesti balance. Debit dan kredit mesti balance. Kalau tak account tak simbang kan. Tetapi dalam amalan kita sebagai Muslim, kita kena pastikan amalan baik kita mesti lebih berat daripada amalan yang buruk.
Nah, kan? Alright. Okay, dari segi record yang Ustaz sebutkan tadi, sebaiknya mungkin kita kena catat lah, sebab kita ni zaman sekarang kita banyak benda yang kita kena ingat dan kita mudah lupa, and especially kalau kita mati. Nanti waris kita tak tahu apakah hutang-hutang kita, dan kadang-kadang kan waris suka sebut, okey, jika ada arwah ada berhutang dengan sesiapa, silalah beritahu. Tapi kadang-kadang mungkin orang tu segan nak bagi tahu kan, sebab kita ni dah kehilangan orang yang disayangi. So dia akan sebenarnya, rekod ni sebenarnya akan memudahkan banyak pihak lah. Kalau kita berhutang dengan bank tak ada masalah. Betul Ustaz? Okay, so since tak ada soalan, mungkin Saya nak tambah sikit boleh? Boleh, silakan Ustaz. Okay, sebab disebabkan Dr. Rahimah kata tadi ada masa sikit lah. Ya, boleh. Saya boleh tambah sikit lah. Okay. Kenaan apa yang telah disebutkan oleh Dr. Rahimah tadi, kenaan dengan dari segi kita record, dari segi hutang dan sebagainya, memang betul. Ia sesuatu yang kita perlu buat lah. Macam saya sebut tadi, ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 282 dan juga ayat 283, yang mana hukum dari segi kita merekod hutang itu, hukum dia adalah sunat lah. Okay, kalau kita kata wajib, hatta maksudnya kalau mak kita berhutang dengan kita, kalau tak tulis kita kira berdosa lah. Okay. Tapi yang lebih baiknya, terutamanya kita yang hidup pada zaman ini, pada zaman moden ini dengan banyaknya penipuan dan sebagainya, maka hendaklah kita rekod segala hutang, harta dan sebagainya. Memang dalam bab pengurusan harta terutamanya, apabila berlaku kematian, yang tidak direkod itu sentiasa menjadi isu-isu yang sangat-sangat besarlah kita kata, yang boleh menyebabkan pergaduhan di kalangan ahli keluarga si mati ataupun waris-waris si mati. Jadi dalam hal yang berkaitan dengan ini, sebenarnya dari segi pengurusan harta selepas seseorang itu meninggal dunia, yang pertama sekali harta dia kalau kita lihat akan digunakan untuk menguruskan jenazah, okay? Menguruskan tentang soal jenazah lah. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang. Okay? Sebab tu seperti yang disebut tadi oleh Dr. Rahimah, rekod hutang tu kalau dengan bank tak apalah, memang dah ada. Tapi kalau dengan orang-orang, dengan kawan ke, dengan jiran, adik-beradik dan sebagainya, kalau tak direkod, susah juga. Jadi sebab tu kita tengok biasanya bila berlaku keadaan yang sebegitu, ahli keluarga dia akan tanya kepada orang yang hadir masa majlis pengemudian ke, datang tahlil kat rumah dia ke, dia akan tanya siapa yang jika bapa dia ada berhutang dengannya, maka jumpa dengan dia untuk. Tapi sekali lagi kalau ada rekod itu sesuatu yang lebih baik. Jadi apabila telah diselesaikan hutang itu, barulah harta yang lebih itu diberikan pula jika di sana ada wasiat, dan kemudian selepas itu barulah jika ada lebihan barulah faraid. Tapi yang kadang-kadang yang berlaku pada hari ini, bila seorang tu meninggal dunia, hartanya terus difikirkan untuk difaraidkan kepada ahli waris. Sedangkan hutang itu adalah sesuatu yang lebih utama untuk diselesaikan, wasiat, kemudian last sekali barulah faraid di sudut harta. Dan sebab tu ada satu perbahasan yang sangat menarik juga tentang hal itu yang kita lihat sebelum ini telah berlaku. Okay. Apabila contohnya suami meninggal dunia dan suami tinggal hutang yang banyak lah, hutang dengan bank mungkin dah boleh di cover dengan takaful, insurans dan sebagainya. Tapi hutang-hutang yang lain, okay, dengan kawan ke, dengan adik-adik dan sebagainya lah, okay. Yang mana adakah hutang-hutang ini, ni sekadar tambahan sajalah, yang mana adakah hutang-hutang ini wajib dibayar oleh isteri si mati. Okay. Ini sesuatu yang sangat sensitif yang berlaku sebelum inilah. Okay. So, sebab tu kalau kita lihat umpamanya dari segi perbahasan dalam konteks fiqh Islam, hutang yang ditinggalkan oleh suami itu pada dasarnya tidak wajib dibayar oleh isteri lah. Okay. Tak wajib dibayar oleh isteri. Jika ada harta yang ditinggalkan oleh si mati, maka harta itulah yang akan diambil dan dibayar hutang tersebut. Tapi jika si mati tidak meninggalkan apa-apa harta, maka isteri tidak wajib untuk membayar. Walaupun begitu, kita kena tahu juga di sana ada hadis yang menyatakan bahawasanya hadis itu tak silap saya riwayat daripada Abu Daud yang menyatakan bahawasanya roh
si mati ini dari segi amalannya akan tersekat oleh Allah, akan tersekat selagi mana hutangnya tidak dilangsaikan. Ini sebab hutang ni adalah hutang sesama manusia, dan ada juga mungkin dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zakat dan sebagainya. Jadi kalau isteri itu kasihan kepada suami, dia kesian pada suami dia, maka dia kena tolong bayarkanlah. Tapi kalau orang tanya, adakah isteri ini wajib untuk dia bayar hutang suami? Tak wajib lah, dari segi hukumnya tak wajib. Tapi kalau dia kesian pada suami dia, dia nak supaya suami dia ni dari segi urusan di alam yang lain itu lebih mudah, amalan-amalan dia Allah terima semuanya, maka dia kena bantulah suami dia untuk dia bayar hutang-hutang tersebut. Allah Ta'ala alam. Okay, terima kasih sekali lagi, dan kembali kepada Dr. Rahimah selaku saudari pengurusi majlis. Okay, terima kasih Ustaz atas extra input ya. Kita dapat extra hari ni. Okay, Alhamdulillah. Now kita boleh move on ke sesi kedua bersama Prof. Madya Dr. Muhammad Halim Kadri. Alright, untuk pengetahuan, PM Dr. Muhammad Halim telah menjalankan beberapa penyelidikan dalam bidang Islamic Accounting. Okay, walaupun dia adalah pensyarah perakaunan, tapi dia juga aktif dalam research dalam bidang Islamic Accounting. Antara yang saya boleh sebutkan sedikit di sini ya, Islamic Financing Product in Malaysia. Okay, value relevant of book value and earning, a comparison between Islamic and conventional bank in Malaysia. Compliance toward AAOI-FI requirements in financial reporting evidence from Brunei. So AAOI-FI itu stands for Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Right, dengan sukacitanya dijemput PM Dr. Muhammad Halim untuk sesi yang bertajuk Islamic Accounting in Malaysia, Compliance and Relevant. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada petang ini. Prof. Madya. Dr. Halim, boleh tekan slideshow kat bawah. Okey, pertama sekali diucapkan terima kasih kepada Prof. Madya, Dr. Rahimah sebagai moderator pada petang ini, dan juga kepada speaker yang pertama tadi, Ustaz Muhammad Zakir Razali, yang telah menyampaikan dengan baik, dan juga kepada para peserta pada hari ini yang terdiri daripada kaki tangan pentadbiran dan juga kaki tangan akademik. Jadi insyaAllah pada petang ini saya akan kongsikan sebahagianlah daripada apa yang saya mampu untuk kongsikan. Jadi kalau nak ikut ilmu tentang Islam tu memang tidaklah setanding dengan ilmu yang ada pada Ustaz Zaki lah. Jadi oleh yang demikian, maknanya penyampaian ataupun persembahan saya pada petang ini merupakan sebahagian daripada kajian-kajian yang telah saya lakukan. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Zaki tadi, jadi sebenarnya berkaitan. Jadi dalam kehidupan seorang Muslim, kita kena selalu mengaitkan kehidupan kita dengan Islam lah. Terutama sekali dengan akidah Islam, sebab akidah ini adalah merupakan asas kepada semua perkara yang kita buat ni. Jadi sekiranya akidah kita betul, insya-Allah yang lain-lain tu dia akan menyusul lah dengan betul. Tetapi syaratnya kita kena menuntut ilmu lah, ya. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada petang ini, insya-Allah dalam masa lebih kurang tinggal 18 minit ini adalah berkaitan dengan kajian-kajian yang saya telah buat sebelum ini. Jadi sebagai mukadimahnya,
Walaupun saya tulis slide ni dalam bahasa Inggeris, saya akan sampaikan dalam bahasa Melayu. Jadi pembentangan saya pada hari ini adalah berkisar tentang dua perkara lah. Dua perkara daripada banyak perkara yang ada dalam Islamic Accounting ni. Jadi perkara yang pertama adalah berkaitan dengan compliance ataupun pematuhan. Pematuhan bank-bank Islam ini terhadap piawai perakaunan. Itu yang pertama, dan juga yang keduanya adalah value relevance ataupun perkaitan nilai. Perkaitan nilai. Jadi ini adalah dua daripada banyak perkara lah yang sebenarnya berkaitan dengan perakaunan Islam. Jadi kalau ditanya kenapa saya ingin membawakan dua isu ini untuk dikongsikan, jadi ini adalah sebenarnya sebahagian daripada saya punya minat dalam penyelidikan. Okay. Kemudian ini adalah berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah saya buat sebelum ini. Dan bagi saya ia merupakan satu yang penting untuk kita menyampaikan ilmu yang ada ni, walaupun sedikit, sampaikanlah daripada walaupun satu ayat. Jadi kalau kita tahu sikit, kita sampaikanlah juga. Dan selebihnya, ini sebenarnya merupakan permintaan daripada fakulti lah untuk saya menjadi penyampai yang pertama bagi fakulti pada sesi Islam dan perakaunan ini. Dan juga akhir sekali itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak tu, possible future studies or supervision. Jadi maknanya tajuk-tajuk yang ingin saya bawakan ini sebenarnya mempunyai potensi ya untuk dikaji lebih lanjut lagi, dan juga untuk kalau ingin dikaji di peringkat lebih tinggi, contohnya di peringkat master ataupun di peringkat PhD pun boleh, insyaAllah. Jadi saya pergi pada isu yang pertama, iaitu compliance ataupun pematuhan. Jadi bila sebut pematuhan, maknanya kita ruang pematuhan tadi sebenarnya luas. Dalam konteks institusi kewangan Islam, pematuhan itu sebenarnya luas, banyak perkara yang perlu dipatuhi. Kemudian antaranya adalah pematuhan dari segi perakaunan. Jadi pematuhan dari segi perakaunan pun sebenarnya luas juga. Sebab apa? Sebab satu organisasi yang disebutkan tadi sebagai AAOIFI ni, Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution ni adalah satu organisasi yang telah ditubuhkan pada tahun 1991 di Bahrain. Jadi organisasi ini mempunyai satu cita-cita besar. Cita-cita besar organisasi ini adalah supaya perjalanan operasi, perjalanan perakaunan, perjalanan perniagaan, institusi perbaikan Islam di seluruh dunia ini dapat diselaraskan ataupun mengikut piawai yang sama. Jadi AAOIFI ini telah membangunkan ataupun telah menggubal sebanyak 100 piawai. Menggubal 100 piawai dalam bidang syariah, dalam bidang perakaunan, dalam bidang pengauditan, dan yang terbaru sekali dalam bidang etika dan governance untuk Islamic Financial Institution ataupun institusi kewangan Islam di seluruh dunia. Jadi mengikut apa yang disebutkan oleh AAOIFI dalam website mereka mengatakan bahawa sebahagian daripada negara, sebahagian daripada organisasi, sebahagian daripada bank Islam di seluruh dunia ini telah menjadi ahli kepada AAOIFI. Namun begitu ada juga negara yang belum menjadi ahli. Jadi kalau mengikut rekod yang ada, telah ada sebanyak 45 buah negara yang telah menjadi ahli kepada AAOIFI. Jadi AAOIFI ini juga membuka keahlian kepada individu-individu untuk menjadi ahli. Dan kita bolehlah tengok di website tu, kita type AAOIFI, akan keluarlah dia punya website. Sekiranya kita berminat, kita boleh melihat dengan lebih lanjut lagi apakah isi kandungan yang dapat kita perolehi daripada website tersebut. Tetapi untuk perkongsian saya pada petang ini, saya akan melihat satu sudut yang kecil sahaja daripada compliance ataupun pematuhan tadi, iaitu pematuhan terhadap perakaunan. Pematuhan terhadap standard perakaunan. Dan pematuhan terhadap standard perakaunan tu pun saya tak ambil semua, saya akan ambil sikit saja. Jadi kalau kita nak kata umpama saya mengambil setitik air di lautan.
setitik air di lautan saja daripada lautan yang luas tu. Jadi compliance ataupun pematuhan terhadap AUFI ini, jadi sebenarnya dia berkaitan dengan institusi, dan dia maknanya kurang berkaitan dengan individu. Okay. Jadi apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi, dia berkaitan dengan individu dan juga institusi. Tapi saya punya perkongsian ini berkaitan dengan institusi, dan lebih tepat institusi tadi adalah institusi perbankan Islam. Jadi dalam sesi ini saya ingin kongsikan, saya ingin kecilkan dia punya skop, dia punya skop perkongsian tadi kepada kalau orang accounting ni dia mesti tahu tentang penyata kewangan. Orang accounting, orang ahli perniagaan ni mesti tahu tentang penyata kewangan. Jadi begitu jugalah penyata kewangan ini perlu disediakan oleh semua syarikat. Semua syarikat, dan termasuklah perlu disediakan oleh syarikat dalam kategori bank ataupun institusi kewangan. Jadi yang saya kata setitis air di lautan tadi, daripada banyak-banyak accounting standards yang ada tadi, saya hanya melihat kepada presentation of financial statement, iaitu bagaimana penyata kewangan ini disediakan dan dibentangkan di dalam di dalam laporan tahunan yang disediakan oleh bank. Jadi di Malaysia, sebenarnya di Malaysia ni kalau kita tanya ada berapa banyak bank Islam, mungkin kita nampak ada satu ataupun dua bank, mungkin bank Islam, bank muamalat, dan ada beberapa bank lagi. Tapi bila kita buat penyelidikan ni, kita dapati bahawa di Malaysia ni sebenarnya ada 17 bank Islam. Ada 17 bank Islam, dan mungkin sekarang bertambahlah. Saya rasa sekarang ni 18. Jadi kajian saya adalah ingin melihat sama ada bank Islam di Malaysia ni dari segi pembentangan penyata kewangan dia menurut apa yang telah format yang telah digariskan oleh AAOIFI. Jadi saya pun telah mengumpulkan penyata kewangan untuk 17 bank tadi, lalu melihat satu persatu sama ada bank-bank tadi telah mematuhi ataupun telah konform 100% kepada apa yang telah dicadangkan, format yang telah dicadangkan oleh AAOIFI. Jadi berdasarkan kepada apa yang telah saya selidik, berdasarkan kepada pemeriksaan yang saya telah buat, jadi yang pertamanya tidak ada satu institusi perbankan Islam pun di Malaysia yang mengaku bahawa mereka patuh kepada AAOIFI. Tidak ada satu institusi pun yang mengatakan mereka patuh kepada mana-mana standard dalam AAOIFI. Jadi sebaliknya mereka mengatakan bahawa mereka patuh kepada piawai perakaunan yang disediakan oleh Malaysian Accounting Standard Boards, ataupun Badan Piawai Perakaunan Malaysia. Jadi maknanya tidak ada satu declaration ataupun satu kenyataan daripada mana-mana bank Islam di Malaysia mengatakan mereka ada mematuhi mana-mana standard daripada AAOIFI. Kemudian saya membuat pemeriksaan selanjutnya, melihat kepada penyata kewangan yang ada. Jadi penyata kewangan yang biasa ni, kalau siapa yang biasa dengan penyata kewangan ni kita ada 5 yang utama. Ada 5 yang utama, iaitu yang pertamanya penyata untung rugi. Yang kedua adalah penyata yang dulunya kita panggil balance sheet, sekarang ni kita panggil statement of financial position, iaitu penyata kedudukan kewangan. Kemudian yang ketiganya kita ada penyata perubahan di dalam equity. Yang keempat kita ada statement of cash flow ataupun penyata aliran tunai. Jadi itu adalah 4 penyata dan akan diikuti oleh satu lagi yang dipanggil nota kepada penyata kewangan. Itu saja yang common. Itu saja yang common ataupun itu saja yang biasa. Tetapi AAOIFI ni dia telah meletakkan 2 lagi penyata. Meletakkan 2 lagi penyata yang mana penyata ni perlu ditunjukkan oleh institusi kewangan di mana-mana, institusi kewangan Islam di mana-mana saja. Iaitu penyata yang
yang saya tulis dekat situ SSUC itu ya, saya itu statement of sources and uses of charity fund. SSUC itu adalah penyata yang mana penyata tadi menunjukkan pergerakan satu dana yang dipanggil dana kebajikan. Dana kebajikan mesti ditunjukkan, dan juga yang seterusnya adalah SOCRI itu, SOCRI itu adalah sebenarnya satu kita panggil statement of changes in restricted investment. Jadi ini kalau mengikut kepada AAOIFI, mereka menghendaki supaya semua penyata ini disediakan. Tetapi bila kita membuat pemeriksaan kepada penyata kewangan untuk bank-bank di Malaysia, jadi secara umumnya macam saya sebutkan tadi, yang pertama tadi iaitu semua Islamic Financial Institution in Malaysia tidak mengatakan bahawa mereka mematuhi mana-mana piawai daripada AAOIFI. Sebaliknya mereka mengatakan bahawa mereka mematuhi piawai yang disediakan oleh MASB, Malaysian Accounting Standard Board. Kemudian yang kedua, bila kita lihat kepada struktur penyata kedudukan kewangan ataupun statement of financial position, yang kita dapati bahawa secara puratanya mereka telah mematuhi 70.3%. 70.3% daripada AAOIFI. Jadi kalau kita mengambil peperiksaan, 70 ni belum dapat A lagi lah. 80 baru dapat A. Jadi 70.3% secara purata. Kemudian yang agak menghairankan jugalah sebenarnya apabila penyata untung rugi. Penyata untung rugi ni hanya pematuhan dia hanya 45.6% secara purata. Manakala penyata perubahan di dalam equity itu 95%, sebab penyata ini tak banyak item, jadi bolehlah dikatakan 95% telah dipatuhi, manakala penyata aliran tunai ini dipatuhi 100% oleh kesemuanya. Kemudian penyata yang sepatutnya ada tetapi tak ada, jadi tidak ada satu bank pun yang ada SSUC ni, statement of sources and uses of charity fund ni, tidak ada satu pun yang ada penyata dia. Tetapi alhamdulillah rupanya ada 8 daripada 17 bank tadi yang meletakkan penyata tadi dalam nota, notes to the financial statement. Manakala untuk SOCRI ataupun statement of changes in restricted investment ni hanya 3 bank saja. Jadi secara detailnya tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kepada apa yang saya tayangkan di sini. Inilah nama-nama bank yang saya masukkan tadi. Jadi yang kita biasa tengok ni, Bank Islam, Affin, Bank Muamalat, CIMB, Maybank, RHB, Am Islamic, Public Islamic, Hong Leong pun ada, HSBC pun ada, Citibank, Standard Chartered, Alliance, Al-Khair. Jadi mungkin Al-Khair ni pun kita pun jarang dengar Al-Khair ni. OCBC, Al-Rajhi, Kuwait Finance House, ini adalah merupakan Islamic Financial Institution di Malaysia. Dan kita lihat ni, saya nak fokus kepada pematuhan yang paling tinggi untuk penyata kedudukan kewangan adalah Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad dan juga Al-Rajhi sebanyak 75%. Manakala untuk penyata untung rugi Bank Islam 77.8%, yang paling tinggi juga. Jadi maknanya memang kita boleh memberikan pujian lah kepada Bank Islam ini sebagai bank yang pertama ditubuhkan pada tahun 1983, yang mana dia maknanya untuk pematuhan pun dia berada pada kedudukan yang atas lah berbanding dengan bank lain. Jadi ada bank lain yang hanya mematuhi sebanyak 27% saja. Ya? Sebanyak 27% sahaja pematuhan dia terhadap penyata untung rugi sebagaimana yang dicadangkan oleh AAOIFI. Jadi seterusnya itulah berkaitan dengan pematuhan tadi. Jadi pematuhan tu maknanya masih ada banyak perkara lagi yang perlu diperbaiki. Maknanya mungkin pihak
bank-bank Islam tadi ataupun Islamic Financial Institution tadi perlu menghantar ataupun perlu menghantar kursus ya, kaki tangan dia untuk pergi ke AAOIFI tadi untuk menjalani kursus ataupun pelatihan dan sebagainya supaya perkara ini dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi lah. Tetapi data ini sebenarnya data sehingga tahun 2015. Jadi untuk 2016, 17, 18 sampai 20 ni belum ada lagi. Okey. Jadi kemudian yang kedua isu yang saya nak bawa adalah tentang isu value relevance. Ya, isu value relevance. Value relevance ni adalah satu isu yang sebenarnya asalnya tidak dikaitkan dengan perbankan Islam ataupun kewangan Islam ataupun perakaunan Islam. Tetapi kita cuba membawa benda ini sebab dianya satu yang bermanfaat lah. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai value relevance ataupun perkaitan nilai? Jadi dalam bahasa mudahnya, value relevance ni sebenarnya adalah satu perkataan ataupun satu terma yang digunakan untuk melihat hubungan di antara nombor-nombor perakaunan dengan nilai pasaran. Untuk melihat perkaitan nilai di antara nombor-nombor perakaunan dengan harga pasaran. Jadi apakah maksud nombor-nombor perakaunan? Nombor-nombor perakaunan ini adalah angka-angka yang telah diterbitkan ataupun angka-angka yang telah dihasilkan daripada sistem perakaunan. Dalam kes ini, dia merujuk kepada keuntungan contohnya. Dia merujuk kepada aset bersih. Itu adalah angka-angka perakaunan yang kita cuba kaitkan dengan nilai pasaran saham. Nilai pasaran saham. Jadi sebelum saya meminati ataupun menyelidiki bidang ini pun saya rasa macam apalah benda ni, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa manfaat yang kita boleh dapat. Tapi bila saya mendalami bidang ini, sehinggalah saya mengambil tajuk ini sebagai tajuk pengajian PhD saya, maka saya nampak dekat situ apakah kepentingan kita melihat perkaitan di antara harga pasaran dengan nombor-nombor perakaunan. Jadi dalam bahasa mudah, nombor-nombor perakaunan tadi, apabila kita nak cuba kaitkan dengan nilai pasaran ni, kita nak kata dia ni sebagai nombor-nombor yang bercakap. Nombor-nombor yang bercakap. Jadi macam kita kalau kita masuk kelas ni, orang lecturer akan panggil satu nama. Ahmad datang tak? Saya. Jadi maksudnya macam itulah. Jadi maknanya nombor-nombor tadi akan bercakap. Maknanya dia menampilkan diri dia. Apabila kita lihat kepada nilai pasaran saham, maka nombor-nombor yang ada tadi akan bercakap. Oh, saya adalah sebahagian daripada nilai pasaran. Saya adalah sebahagian daripada nilai pasaran. Kemudian yang kedua, nilai pasaran, market value tadi sebenarnya merujuk kepada harga saham. Ya, harga saham. Tapi harga saham itu adalah merupakan salah satu daripada tiga perkara ni lah. Yang pertamanya adalah nilai pasaran sebuah syarikat, yang kedua nilai pasaran saham, dan yang ketiganya adalah kita kata pulangan ataupun return. Jadi menurut pengkaji-pengkaji yang banyak di barat, perkaitan nilai ataupun value relevance tadi adalah sebenarnya satu ukuran untuk mengukur pentingnya maklumat, pentingnya satu-satu maklumat itu kepada pelabur. Jadi adakah maklumat ini penting kepada pelabur? Adakah nombor-nombor perakaunan ini penting kepada pelabur? Jadi telah dibuktikan daripada tahun 1968 sampailah sekarang ini banyak kajian dibuat yang menunjukkan bahawa nombor-nombor perakaunan adalah penting kepada pelabur. Ya. Jadi apabila dia penting kepada pelabur ni, maknanya nombor tadi adalah sesuatu yang penting untuk mewakili harga pasaran. Jadi kajian-kajian telah dibuat terhadap syarikat-syarikat, kajian telah dibuat juga terhadap bank konvensional. Ya, bank konvensional. Telah dibuat terhadap bank konvensional. Jadi saya dan beberapa orang telah berpendapat bahawa kalau nombor-nombor perakaunan bank konvensional tadi adalah berkaitan dengan nilai saham, maka kita boleh mencuba kita ambil angka-angka perakaunan daripada bank Islam ni dan kita rasa dia juga adalah berkaitan dengan pasaran.
Jadi pada tahun 2015 saya telah mengumpulkan data dan data tadi telah diproses dan telah dianalisa lah, telah diproses dan telah dianalisa. Dan di situ saya tidak mengambil bank Islam saja, tetapi saya membandingkan di antara bank Islam, data bank Islam dengan bank-bank komersial. Jadi hasilnya begini, hasilnya begini. Mungkin apa yang saya tunjukkan ini agak teknikal, So I perform this regression model yang mana saya telah mengaitkan market value ataupun harga pasaran tadi dengan net asset ataupun aset bersih, dan juga net profit ataupun untung bersih. 3 perkara saja, harga pasaran, aset bersih, dan juga untung bersih. Jadi apabila kita telah masukkan dia di dalam SPSS, ke dalam statistical tool ataupun alat untuk statistik, jadi kita dapati bahawa mula-mula kita campurkan semua company tadi, semua bank tadi, bank Islam dan tak Islam tadi, kita campurkan jadi satu, menjadikan dia, inilah hasil yang pertama yang kita panggil pool data. Pool data ni yang pertama tu kita dapati bahawa angka-angka perakaunan semua bank tadi yang terdiri daripada aset bersih dan juga keuntungan bersih tadi, semuanya ada perkaitan nilai ataupun value relevance. Jadi tahap dia punya relevan tadi adalah 69.2%. 69.2%. Jadi satu yang tinggilah walaupun tak sampai kepada 80%. Jadi untuk negara seperti negara kita ni, 69.2% ni dikira sebagai tinggilah, 69.2%. Dia punya tahap dia. Kemudian saya pecahkan sampel tadi kepada bank Islam dan juga bank-bank lain. Jadi bila saya letakkan bank Islam saja, saya dapati kedua-duanya iaitu net asset ataupun aset bersih dan juga untung bersih, kedua-duanya adalah relevan ataupun mempunyai perkaitan nilai. Jadi alhamdulillah, maknanya betul, memang ada perkaitan nilai, cuma nilai dia, maknanya dia punya tahap dia hanya 6.3% saja. Berbanding dengan keseluruhan tadi 69.2, dia setakat 6.3% saja. Okey, manakala bank-bank lain ni apabila saya asingkan, saya dapati kedua-dua net asset dan juga profit tadi signifikan, pada masa yang sama peratusan signifikan tadi adalah tinggi, 66.6%. Jadi ada satu persoalan lah, kenapa untuk bank Islam ni hanya 6.3%, manakala untuk yang lain-lain ni sampai 66.6%. Jadi ini adalah dia punya hasilnya lah. Ni, jadi ada satu persoalan lah, untuk mengakhirinya ada satu persoalan. Jadi apakah makna kepada apa yang telah dihasilkan tadi? Antaranya adalah kedua-dua net asset dan juga kedua-dua aset bersih dan juga keuntungan bersih tadi sebenarnya mempunyai nilai ataupun perkaitan nilai dengan nilai pasaran. Tetapi apabila saya membaca balik apa yang pernah ditulis oleh penyelidik terdahulu iaitu Kin dan Unal pada tahun 1990, ia mendapati daripada hasil yang pertama tadi iaitu MV ni sama dengan negatif 1574. Jadi apa makna dia? MV sama dengan 1574 ni makna dia adalah maknanya secara keseluruhan bank-bank di Malaysia ni terlebih nilai. Secara keseluruhan lah, bank-bank di Malaysia ni adalah terlebih nilai. Manakala kalau kita melihat kepada yang kedua tadi, MV sama dengan 906.45 ni, jadi kita mendapati bahawa apa yang cuba diterangkan ialah sampel bank Islam ni, sampel bank Islam ni sebenarnya di situ ada
ada perkara-perkara yang tersembunyi. Ya, ada perkara-perkara tersembunyi yang mana faktor-faktor tadi tidak dizahirkan. Tidak dizahirkan. Sebab tu kita lihat. Kita lihat nilai tadi tu cuma 6.3%. Berbanding dengan konvensional tu, untuk explanation untuk konvensional ni, untuk konvensional pula dia kata according to Kane and Unal, okay, dia menunjukkan tidak ada lagi faktor lain yang boleh menerangkan tentang market value. Jadi maknanya daripada ketiga-tiga hasil regression yang telah dibuat tadi, maka kita dapati bahawa secara keseluruhannya bank-bank di Malaysia ni adalah terlebih nilai ataupun overvalued, okay, oleh pelabur-pelabur. Kemudian untuk bank Islam tu dia ada maklumat-maklumat yang maknanya tidak terdapat di dalam net asset dan juga net profit tadi. Okay, manakala bank-bank yang lain semua maklumat telah mencukupi. Jadi apakah sebab-sebab ataupun kemungkinan sebab-sebab yang menyebabkan bank Islam tadi berlaku begitu? Jadi ada beberapa sebab lah. Antaranya yang pertama, mungkin pasaran ni masih lagi tidak meyakini maklumat ataupun nombor-nombor perakaunan yang disediakan oleh bank Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, masih ada terdapat banyak lagi maklumat yang perlu dimasukkan tetapi tidak dimasukkan ataupun tidak diwakili oleh aset bersih dan juga tidak diwakili oleh untung bersih. Dan kemungkinan yang tiga, kemungkinannya karakter yang berbeza. Bank Islam ni karakter dia berbeza dengan bank-bank konvensional, menyebabkan kaedah kita mengira pendapatan, kaedah kita mengira perbelanjaan, itu menyebabkan dianya tidak difahami oleh pasaran ataupun oleh pelabur-pelabur. Jadi menyebabkan dia punya perkaitan nilai dia menjadi rendah. Okay. Jadi sebagai kesimpulan kepada apa yang saya bentangkan pada petang ini, maknanya dari segi tahap pematuhan yang telah dibuat oleh Bank Islam di Malaysia ni masih lagi rendah, masih boleh dipertingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, kajian-kajian yang selanjutnya boleh dibuat terhadap piawai syariah, piawai audit dan juga etika serta governance. Kemudian berkaitan dengan value relevant studies ataupun nilai perkaitan ataupun berkaitan nilai tadi, nombor-nombor perakaunan yang mempunyai nilai yang tidak mencukupi tadi, maknanya kita perlu mencari apakah faktor-faktor lain yang saya belum nyatakan. Maknanya kena cari lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan nilai perkaitan angka-angka perakaunan tadi lebih rendah berbanding dengan bank-bank konvensional. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun apa yang saya kongsikan pada petang ini memberikan sedikit gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin bukan dalam bidang yang sama, tetapi saya mengharapkan supaya dia dapat memberilah sedikit input pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PM Dr. Halim di atas perkongsian tadi. Okey, nampaknya kita tidak ada soalan. Mungkin peserta rasa berat untuk sesi kedua ni. Okey, tapi ini sebenarnya hanyalah penyelidikan yang dijalankan dan kepentingan penyelidikan ni ialah untuk kita mengetahui hubung kait di antara figure-figure nilai yang kita laporkan dalam penyata kewangan tu dan dia punya impact kepada
kepada user di luar apabila dia menggunakan penyata kewangan. Sebab tu pentingnya kita sebagai penyedia laporan untuk bersikap adil dan melaporkan apa yang benar sahaja. Alright? Okay, so since tidak ada soalan. Assalamualaikum PM Dr. Rahimah. Waalaikumsalam. Okay, saya ada satu soalan untuk diajukan kepada Ustaz Zaki. Ya, silakan. Apakah pandangan dari sudut pandangan Islam berkenaan dengan faedah ataupun interest sama ada dijalankan di perbankan Islam ataupun di konvensional banking? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Rahimah, saya nak terus jawab ke macam mana? Boleh, silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Nuraiza yang telah mengajukan soalan tadi. Saya kira soalan yang sangat baik. Soalan berkenaan dengan interest yang ada di perbankan konvensional dan juga kalau di perbankan Islam tu dia panggil profit rate lah. Okay? Profit. Jadi berkenaan dengan hal ini, yang pertama kita lihat dasar Islam seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan banyak hadis yang mana Nabi SAW sebutkan kepada kita tentang larangan riba. Okay? So macam saya sebutkan tadi, riba dalam kehidupan kita ni bukan berkaitan dengan ibadah semata-mata, hatta dalam urusan dalam urusan perbankan dan sebagainya, kita kena pastikan ia tidak mempunyai elemen-elemen yang dilarang dalam agama. Salah satunya adalah elemen riba. Okay? Jadi ayat yang paling umum, yang paling general yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran iaitu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kepada kamu jual beli dan diharamkan kepada kamu riba. Dan sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang kepada orang yang terlibat dengan riba dan sebagainya. Ala kulli hal, riba ini jika kita lihat melalui sudut pandangan Al-Quran dan Sunnah, ia merupakan satu dosa yang mana ia bukan dosa kecil tapi ia adalah salah satu daripada dosa besar yang sepatutnya kita kena elaklah dalam apa dua keadaan. Okay. Cuma persoalannya sekarang, okay, bila kita sebut tentang interest yang ada dalam perbankan konvensional dan juga profit yang ada dalam perbankan Islam, adakah ia sesuatu yang setara ataupun ia berbeza? Okay. Kita akan kata ia merupakan sesuatu yang sama, yang setara, okay, jika kita hanya melihat kepada angka semata-mata. Okay. Jadi kalau kita tengok contohnya, kalau kita nak buat satu loan ataupun pinjaman di bank konvensional, kita lihat dia punya interest rate adalah 3.6%. Okay. Kemudian kalau kita nak buat pembiayaan financing di bank Islam, kita lihat dia punya profit rate iaitu 3.7. So kalau kita hanya melihat kepada angka, kepada nombor sahaja, so kita akan kata ia adalah samalah. Okay. Tetapi dalam Islam, dari sudut interest dan juga profit ini, ia tidak semata-mata melihat kepada angka. Ia tidak semata-mata melihat kepada nombor tadi. Okay? Tapi apa yang lebih penting adalah melihat kepada akad ataupun kontrak yang dimeterai, yang telah dipersetujui antara kedua-dua belah pihak. Kontrak yang dimaksudkan di sini adalah di antara pelanggan dan juga pihak bank tadilah. Jadi kontrak apa yang telah mereka meterai lah. Okay? Jadi kalau kita lihat, saya bagi sebagai, untuk perbandingan saya bagi beberapa contoh lah. Okay. Jadi contohnya dalam bab perkahwinan umpamanya, dalam bab perkahwinan. Bab perkahwinan pun kita panggil akad. Akad tu kontrak lah sebenarnya. Contract of marriage ataupun akad nikah lah kita sebut.
yang mana apabila adanya akad nikah, maka ia telah menghalalkan hubungan di antara seorang lelaki dan juga seorang wanita. Okay? Jadi kalau kita lihat hanya kepada hubungan di antara lelaki dan juga wanita, yang belum kahwin pun boleh berlaku, yang dah berkahwin pun boleh berlaku. Cuma bezanya di antara dua hubungan tadi, yang membezakannya adalah akad ataupun contract of marriage tadi. Yang mana akad pernikahan dalam Islam itu mematuhi rukun dan juga syarat-syaratnya. Itu yang menyebabkan satu kontrak pernikahan itu, satu hubungan antara lelaki dan juga perempuan itu adalah halal dan juga dibenarkan dalam agama. Satu lagi hubungan yang lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Kemudian sebagai satu perbandingan yang lain pula, ini perbandingan yang sangat mudah lah saya rasa. Contohnya seperti tadi dalam bab pemakanan. So kita tengok contohnya macam bila kita makan ayam, kemudian ayam itu ada satu hidangan yang mana ayamnya disembelih, satu lagi hidangan yang mana ayamnya tidak disembelih, dimasak dengan masakan yang sama. Okay, katalah yang ni roasted chicken, satu lagi pun roasted chicken. Cuma roasted chicken yang pertama disembelih, roasted chicken yang kedua tidak disembelih. Dari segi sedapnya mungkin sama sedap. Okay, tapi dari sudut agama kita kena hanya ambil ataupun consume yang mana roasted chicken yang hanya disembelih. Okay, tak boleh, walaupun kita tengok roasted chicken yang tidak disembelih nampak harga sama, kemudian dari segi sedap pun sama, tetapi ia tidak disembelih, dia tidak mengikut apa yang diarahkan ataupun diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Begitu juga dalam soal perbankan, dalam soal pembiayaan, pinjaman dan sebagainya. Jadi interest dan juga profit ini tidak hanya dilihat pada angka, pada number sahaja, tapi mesti dilihat dari sudut kontrak yang dimeterai itu, dari sudut akad yang telah dimeterai itu. Jika kontrak ataupun akad itu sesuatu dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh agama, maka barulah transaksi itu akan menjadi satu transaksi yang kita kata halal. Bukan saja tadi makan kena halal, dari sudut muamalat kita, urusan perbankan kita juga kita kena pastikan ia adalah halal. Okay. Jadi mungkin ada sebahagian yang hanya melihat kepada angka ataupun number, dia akan kata samalah, tapi sebenarnya banyak aspek yang menyebabkan sebenarnya ia tidak samalah. Okay. Satu contoh yang lain lah umpamanya. Okay. Satu contoh yang lain seperti, okay, contohnya dalam perbankan Islam, okay, dan juga dalam perbankan konvensional, bila ada late payment, ada kita kata ada isu orang lambat bayar dan sebagainya. Okay. Kalau dalam perbankan konvensional, pelanggan tersebut yang lambat bayar tu dia akan dikenakan penalti lah. Okay. Yang mana akan tetapi penalti itu akan dikira sebagai sebahagian daripada pendapatan bagi bank tadi. Okay. Berbeza dengan perbankan Islam. Okay. Pelanggan yang lambat bayar, mereka juga akan dikenakan penalti. Okay. Sama ada dipanggil gharamah. Okay. Cuma dalam perbankan Islam, bukan semua penalti itu boleh dikira sebagai pendapatan kepada bank Islam itu sendiri. Bahkan hasil itu ia perlu salurkan kepada masyarakat kerana itu dianggap sebagai pendapatan yang tidak patuh syariah. Maka walaupun penalti itu dikenakan kepada pelanggan dengan tujuan untuk memberi pengajaran lah supaya pelanggan ni ikut peraturan. Bila ada sign kontrak kena bayar pada waktunya, maka mereka ikut. Okay? Tetapi dari sudut bank itu sendiri, mereka tak boleh gunakan duit penalti ataupun hasil penalti itu untuk kepentingan bank, tetapi menyalurkan untuk tujuan-tujuan awam seperti donation dan sebagainya yang mesti dilaporkan kepada bank negara pada setiap hujung tahun. Okay. Itu yang secara ringkas lah saya boleh sebut tentang hal itu. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, ada satu soalan lagi untuk Ustaz. Soalannya, boleh tak kalau kita ada akaun bukan Islamic atau perlu kita tutup jika dapat interest dari bank?
nak bagi pada siapa? Adakah because dikira riba? Adakah ia dikira riba? Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Soalan yang sangat menarik. Okey, soalan dia ada mungkin dua isu lah di situ. Okey. Sekiranya kita ada akaun yang bukan Islam, contohnya dia ada akaun, sebagai contoh lah saya sebut Maybank konvensional. Adakah dia kena tutup akaun tersebut? Okey, saya jawab daripada dua sudut lah. Okey. Yang pertama, kalau dia tak tutup pun tidak mengapa sebenarnya. Kalau dia tak tutup akaun konvensional itu pun tidak mengapa. Cuma apa yang dia perlu kena ingat, dia mesti boleh memisahkan di antara simpanan asal, amount simpanan asal dan juga kita kata interest yang dia dapat pada setiap tahun lah. Contoh kalau simpanan asal dia RM100 saja, katalah setiap tahun dia dapat interest RM1, dia kena bezakan lah. Yang simpanan asal begini, interest yang begini. Maksudnya simpanan asal yang berjumlah RM100 tu tetap halal walaupun disimpan dalam bank konvensional. Yang tidak halalnya adalah tambahan RM1 hasil daripada interest tadi tu yang tidak halal. Okey. Tetapi seperti yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqh Al-Mu'asarah, dia kata lebih baik sebenarnya jika seorang Islam itu dia keluarkan duit dia daripada bank konvensional tadi dan masukkan ke dalam bank Islam untuk menyokong pertumbuhan bank Islam dan juga perkembangan bank Islam, bukan kata di satu negara tapi secara keseluruhannya di seluruh dunia lah. Okay. Jadi kita lihat dua keadaan tersebut lah. Kalau dia rasa tak nak tutup tak apa, tapi dia boleh bezakan yang mana duit asal dia, yang mana adalah penambahan. Tapi yang lebih bagus, yang lebih afdal adalah dia ambil duit dia tu dan dia simpan di bank Islam lah, bank-bank Islam lah. Okey, kemudian soalan yang kedua itu, jika dapat interest daripada bank, nak bagi pada siapa? Okey. Jadi penambahan additional amount yang dia dapat daripada hasil interest tadi, ini disebut sebagai hasil yang tidak patuh syariah lah, ataupun income yang non syariah compliant. Okay. Hasil yang tidak patuh syariah ni bagaimana kita nak buat? Dia ada beberapa cara untuk kita melupuskan wang tersebut. Yang pertama, yang paling penting, duit tu kita tak boleh guna untuk kepentingan diri kita dan juga ahli keluarga kita, tak boleh. Okay. So apa yang kita kena buat dengan duit tu? So kita boleh ambil contohnya daripada hadis Nabi SAW, yang mana apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika zaman awal Islam, dia ada membuat pertaruhan lah dengan seorang Yahudi. Ini berkaitan dengan kejatuhan kerajaan Rom lah. Ini kita boleh baca dalam ayat-ayat awal surah Ar-Rum, boleh baca dengan lebih lanjut lah. So apabila berlakunya pertaruhan, selepas daripada itu terbukti orang Yahudi ni kalah dalam pertaruhan tu, kemudian dia telah menunaikan janji dia membayar taruhan dalam bentuk kambing-kambing lah, okay? Ataupun haiwan ternakan. Dan apabila Abu Bakar As-Siddiq membawa hal ini kepada Nabi SAW, dan ketika itu telah pun ada larangan tentang perjudian dan sebagainya, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, hadhihi suhtun fatasaddaqa bih. Okay. Ini adalah hasil yang kamu dapat daripada jalan yang keji, fatasaddaqa bih, maka kamu sedekahkan ia. Okay. Maka jalan yang pertama, bila kita tak boleh guna, adalah dengan cara kita sedekahkan harta tadi kepada orang lain. Okay. Kepada orang lain tu, contohnya seperti kepada orang miskin, kepada orang fakir dan sebagainya. Kita kena ingat apabila kita sedekahkan wang yang tidak patuh syariah tadi, kita hanya memberikan kepadanya wang, kita kata ain, ataupun satu zat yang kita sebut sebagai wang tadi tu kepada dia, dan ia tidak menyebabkan tidak menyebabkan berlakunya perpindahan dosa daripada kita kepada dia. Yang buat dosa tu kita. Yang buat dosa tu kita, sebab contohnya kita yang terlibat dengan riba, kita yang berjudi dan sebagainya. So kita yang buat dosa. Dosa tu kekal pada orang yang buat dosa. So apabila kita bagi duit itu kepada orang miskin, maka halal bagi mereka untuk mereka menggunakan wang tersebut. Okay. So orang miskin nak guna duit yang tidak patuh syariah tu tak ada masalah. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh juga kita menggunakan
kita memberikan wang yang tidak patuh syariah tadi, contoh hasil daripada interest dan sebagainya, kita beri kepada untuk tujuan awam. Seperti contoh kalau di kampung kita ada jalan raya yang rosak, jadi kita nak tampal jalan raya tu, maka kita boleh gunakan wang tersebut. Ataupun kita binalah, contohnya kita buatlah secara ringkas tandas awam di kampung kita, ataupun buat tempat tunggu bas, pondok tunggu bas di kawasan kampung kita dan sebagainya. Okay. Hatta ada sebahagian pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bolehnya untuk digunakan duit itu untuk pembinaan institusi keagamaan, hatta seperti masjid dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kita boleh juga serahkan wang tidak patuh syariah tu kepada Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam, yang mana di sana mereka ada satu unit yang memang unit itu memungut hasil-hasil yang tidak patuh syariah lah. Jadi kita ada beberapa cara di situ. Okay, yang penting duit yang tidak patuh syariah, hasil yang tidak patuh syariah tu tak boleh digunakan oleh kita dan juga oleh ahli keluarga kita. Tapi ia halal digunakan oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawapan tersebut. Mungkin saya nak tambah sedikit mengenai akaun bank Maybank lah, contoh tadi kan. So asalnya akaun Maybank saya adalah akaun biasa yang bukan Islamic. But then Maybank dia offer untuk convertkan kepada Islamic. So tu kira dah okey lah kan Ustaz? Okey. Okey. Macam yang KWSP tu agaknya kot. Alright. Ada soalan lagi? Okey, untuk Ustaz juga. Okey, soalan saya bacakan. Alright, saya baca yang atas dulu. Saudara saya bekerja di bank, bukan Islamic bank. Beliau selalu rasa bersalah kerana berurusan dengan permainan riba. Dalam keadaan COVID, susah mencari kerja, bagaimana penyelesaian yang terbaik untuk dia? Okey, daripada soalan ni, saya rasa terbit soalan yang baru, iaitu adakah mereka yang bekerja di bank bukan Islam berdosa? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Berkenaan dengan bekerja di bank yang bukan Islam lah, di conventional bank. Yang pertama sekali, berkenaan dengan hal ini, bukan semua jawatan yang ada di bank konvensional itu hukumnya adalah haram untuk orang Islam bekerja di sana. Okay? Tapi of course lah, yang lebih baik sebenarnya, kalau kita rasa ragu-ragu dengan pendapatan kita, lebih baiklah kita bekerja di tempat yang lebih selamat, bank Islam dan tempat-tempat yang lain lah. Okay. Tapi contohnya kalau bekerja di bank konvensional, yang mana pekerjaan kita tu tidak ada kaitan secara langsung dengan riba. Okay. Contohnya dia bekerja dekat situ sebagai pengawal keselamatan. Dia bekerja di situ sebagai cleaner yang menjaga kebersihan. Dia bekerja di situ di bahagian maintenance. Okay. Dan di bahagian-bahagian yang lain yang tidak ada kaitan secara langsung dengan riba. Dalam hadis yang mana Nabi SAW sebut 4 golongan yang dilaknat kerana terlibat dengan riba ini, iaitu orang yang memberi riba, orang yang menerima riba, mereka yang menjadi saksi bagi mereka yang menulis perjanjian yang ada riba, dan juga mereka yang menjadi saksi dengan perjanjian yang ada riba. So 4 golongan ni adalah 4 golongan yang terlibat secara langsung dengan riba. Mereka ini berdosa besar, okey, dan juga mereka ni dilaknat lah, yang seperti yang disebut dalam hadis, mereka dilaknat, okey. Tapi pekerjaan yang lain, jawatan yang lain yang ada dalam sektor perbankan konvensional, macam yang saya sebutkan tadi, yang tidak berkait secara langsung, maka pekerjaan itu tidak ada masalah. Okay. Pekerjaan mereka bekerja yang mana pekerjaan mereka itu halal, yang tidak ada kaitan dengan riba, so tidak ada masalah. Jadi mereka boleh bekerja di situ. Mungkin ada yang soal kan, umpamanya dari segi gaji yang dibayar oleh bank konvensional, sebab sebahagian daripada pendapatan bank konvensional itu datang daripada interest dan sebagainya, maka kita katakan bahawasanya itu adalah kita kata urusan bank tersebut lah, bagaimana dia mendapatkan wang dan sebagainya. Tapi orang yang bekerja di bawahnya, yang mana nature pekerjaan dia itu halal,
maka tidak ada masalah dari segi pendapatannya. So kita tahu contohnya kita sebagai penjawat awam pun salah satu daripada pendapatan bagi kerajaan ini adalah datang daripada lesen judi, lesen arak dan sebagainya, yang mana ia adalah sumber pendapatan yang haram. Tapi yang kerja sebagai guru, sebagai polis, sebagai tentera, mereka walaupun gaji mereka dibayar daripada sumber kerajaan, okay, tetapi mereka, nature pekerjaan mereka itu tidak ada masalah. So pendapatan mereka halal. Okay. Cuma jika pekerjaan itu berkait secara langsung dengan yang haram, dengan riba tadi itu, dia tergolong dalam 4 kumpulan itu. Okay. So jika pekerjaan dia berkait secara langsung, maka hendaklah dia mencari pekerjaan yang lain. Okay. Cuma dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang contoh macam sekarang lah, COVID-19, pandemik COVID-19 dan sebagainya, yang tidak ada peluang di tempat yang lain, dalam masa yang sama dia mempunyai komitmen yang begitu tinggi, ada kena bayar rumah, makanan, bayar kenderaan dan sebagainya, maka sebahagian besar di kalangan para ulama contemporary mengharuskan ataupun membenarkan secara bersyarat lah untuk dia bekerja dalam bank konvensional dengan syarat dalam masa yang sama dia perlu mencari peluang-peluang pekerjaan di tempat yang lain. Contoh di sektor perbankan Islam dan sebagainya. So dia bekerja di atas dasar darurat. Okay. So apabila dia dapat peluang pekerjaan di tempat yang lain, maka dia hendaklah berpindah pergi ke tempat pekerjaan yang lain. Okay. Allah Ta'ala alam. Itu jawapan saya. Terima kasih Ustaz. So maksudnya dia kena, dalam tempoh ni dia kena berusaha lah juga untuk cari pekerjaan lain. Okay, sementara tu boleh continue kerja di situ. Okay, ada soalan lagi Ustaz. Saya mempunyai credit card yang bukan Islamic dan saya sentiasa bayar tanpa dikenakan interest walau sekali. Jadi soalan saya, bolehkah saya meneruskan menggunakan kad kredit tersebut? Dan bolehkah saya menggunakan benefit seperti point redeem dan diskaun ketika pembayaran dari kad ini? Sebab isu dia adalah kad bukan Islamic. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih pada Dr. Azila yang bertanya tentang credit card, sama ada Islamic credit card ataupun conventional credit card. Okey. Yang mana macam saya sebutkan tadilah, pada dasarnya kalau boleh kita elakkanlah daripada terlibat dengan konvensional, hatta konvensional credit card. Okay, kita elakkan daripada terlibat. Okay. Kerana dari segi kita kata kontrak ataupun akad tersebut dalam konvensional credit card, ada sebahagian daripada item dalam kontrak tersebut sesuatu yang kita kata tidak bertepatan dengan syariah. Okay. Maka oleh sebab itu bila kita pakai credit card yang konvensional ni, bukan semata-mata interest tu ada jika kita lambat bayar dan sebagainya. Okay. Tetapi bagaimana apabila kita menggunakan credit card itu untuk membeli barangan dan sebagainya. Okay. Dan kemudian di sana dari segi kita kata kontrak yang telah kita meterai bersama dengan bank ketika mana kita mohon itu kita kena pastikan sama ada ia patuh syariah ataupun tidak. Sebab tu kalau kita lihat dalam kad kredit Islam ini yang patuh syariah ini, dari segi kontraknya dia bukanlah kontrak jual beli yang biasa. Dia menggunakan beberapa kontrak yang lain seperti kontrak tawarruk. Ada yang gunakan berdasarkan kepada kontrak murabahah, baik al-inah dan sebagainya, yang mana kontrak-kontrak yang seperti ini kita kata menyebabkan pembelian kita itu selamatlah. Okey, kemudian berkaitan dengan points, redeem, discount ketika pembayaran. Dari segi points, redeem dan juga discount itu yang ni saya minta untuk untuk bagi dalam arti kata yang lain, saya nak tawakuf dulu untuk beri jawapan tentang points, redeem dan juga discount ini, kerana jawapan dia saya kurang pasti. Okey. Kalau saya jawab juga takut jawapan yang saya bagi itu salah lah. Untuk points, redeem dan juga discount bagi
kad kredit yang non syariah compliant. Okay. Tapi kalau untuk kad kredit dari segi penggunaan kad kredit itu yang sebaiknya kita guna kad kredit daripada perbankan Islam dari segi kontraknya selamat dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih Ustaz. Nanti jawapan Ustaz bagi pada kita, nanti kita akan sampaikan lah. Okay, ada satu soalan lagi. Adakah jumlah interest dalam bank bergantung pada jumlah duit dalam akaun? Ini mengenai isu untuk keluarkan interest tadi Ustaz. Silakan Ustaz. Saya rasa interest ni boleh tengok dekat bank statement. Okey, dari segi bank statement, betul. Saya pun nak jawab tadi. Maksudnya kita boleh tengok daripada kita punya bank statement, penyata bank kita. Jadi maksudnya kalau kita sejak 10 tahun yang lepas, asalnya kita masuk hanya RM100 je. Kita deposit duit kita tu nilai dia RM100. So after 10 years contohnya bila kita ada RM117, so obviously RM17 tu adalah additional amount lah. Adalah kita kata wang tambahan yang mungkin disebabkan oleh interest tadi. Jadi maksudnya kita boleh tahu kita boleh tahulah yang mana duit sebenar kita dan juga yang mana adalah tambahan disebabkan oleh interest melalui penyata bank lah. Terima kasih. Okey, nampaknya tidak ada soalan lagi, tapi saya nak ada soalan di sini yang PM Dr. Halim dah jawab. Mungkin PM Dr. Halim nak huraikan sedikit mengenai findings tadi mengatakan bahawa bank Islam tidak declare mengenai kepatuhan kepada AAOIFI, tetapi berdasarkan penyelidikan menunjukkan kewangan dia ada certain percentage yang mematuhi. Dr. Halim nak huraikan sedikit kenapa mereka tak declare, adakah sebab adakah dia tak aware tentang pematuhan tersebut, sebab ada yang 70% dah capai, kalau dia nak follow pun dia kena top up lagi another 30% kan. In fact untuk cash flow tadi dah 100%. Okey, silakan PM Dr. Halim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk menjawab persoalan itu ya, sebenarnya tidak ada satu peraturan ataupun undang-undang di Malaysia yang menetapkan supaya mana-mana syarikat ini membuat satu deklarasi pematuhan terhadap mana-mana piawai selain daripada piawai yang disediakan oleh Malaysian Accounting Standard Board. Jadi pada saya itulah sebenarnya yang menyebabkan company-company ataupun bank-bank tadi tidak membuat deklarasi. Jadi bank hanya membuat deklarasi pematuhan terhadap Malaysian Financial Reporting Standards. Jadi dia bukan merupakan satu kesalahan lah sebenarnya. Cumanya agaknya sekiranya negara kita menjadi ahli kepada AAOIFI, pada ketika itu barulah mungkin akan dijadikan satu penambahbaikan di dalam laporan kewangan untuk menyatakan bahawa terdapat pematuhan terhadap AAOIFI. Jadi buat masa ini negara kita belum lagi menjadi ahli penuh lah. Negara kita baru menjadi menjadikan AAOIFI ni sebagai panduan saja. Sebagai panduan, bukan sebagai sesuatu yang dipatuhi. Dia ni menjadikan satu panduan saja. Setakat ni lah. Belum lagi menjadikan dia sebagai satu pematuhan yang perlu dipatuhi macam tu. Itulah jawapan saya. Okey, terima kasih PM Dr. Halim. Alright, terima kasih di atas semua soalan. Maka dengan ini tamatlah sesi webinar kita pada hari ini. Sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih kepada penceramah kita di atas ilmu yang dikongsikan. Juga untuk para peserta yang sudi hadir menjayakan webinar anjuran Fakulti Perakaunan. So apa yang baik datang dari Allah, semua kekurangan adalah dari kami sendiri. Semoga kita dapat berkumpul lagi di sesi webinar akan datang. Alright, untuk pemberian ECJ mohon para peserta untuk mengisi borang kehadiran yang telah diletakkan di ruang komen, di ruang chat. Okay, boleh juga scan the QR code. Okay,
Moga kita berjumpa lagi di sesi webinar akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi